dalam PAS ni ialah Wahabi-Wahabi pekak yang melampau, yang sampai kepada golongan-golongan Mujassimah yang ijma' segala ulama dulu dan kini adalah faham-faham itu boleh menyebabkan menjadi kafir sampai menisbahkan jisim-jisim kepada Tuhan. Dan kalau dah hamba nak sebutnya ialah benda ni bukan sini. Seingat saya, saya sendiri hadir di dalam perbincangan ini tidak kurang daripada 7 kali. Yang terakhirnya ialah di Pasir Tumbuh, dan yang terakhir sekalinya ialah 9 hari bulan di Hotel New Pacific yang dihadir oleh seperti Dr. Jahari Mak, Dr. Najib, Dr. Basit, dan Sa'id sendiri sebagai pengurusi, Ustaz Ismail Nur Husak, Hasan Adon Tawel, dan ramai lagi lah. Jadi itulah yang terhangat. Dan itu jadi kerana pertamanya ialah tentang Mujassimah ni yang satu yang masuk. Yang keduanya, benda faham-faham ni dibawa ke kampung, dibawa ke dalam masjid, dan benda tu kadang-kadang dilelong gitu sampai orang kampung di setengah terimak. Hak awak dengar, kalaulah benda ditahu 2 terimak di tempat ni sampai membawa dalam masjid, sesiapa yang tidak kata Tuhan ni duduk sela, siapa tidak kata Tuhan ni duduk atas langit, orang itu jadi kafir. Sedangkan kalaulah kita tengok dalam kitab salaf ke khalaf ke, benda ni adalah antara yang boleh menyebabkan kafir. Dia bawa benda tu akidah supaya kita akidahkan. Yang keduanya ialah, jadi itu adalah asas tentang Wahabi yang melampau. Yang keduanya, kalaulah kita nak bicara tentang cabai itu terlalu panjang lah. Dan yang keduanya ialah tentang sejauh manakah apabila berlakunya persamaan dengan pakatan dengan DAP, khususnya ialah yang banyak kita ini menyerahkan hak-hak ketuanan Melayu, dan apabila Islam ni dipukul, dikeji, dikata huduh, kita mendiamkan diri, dan kadang-kadang kita ni pula tolong sokong dia dengan berbagai hal-hal politik. Dan yang ketiganya ialah sebagai PAS ni adalah sebagai tonggak kepada parti Islam, tetapi tidak ada satu pun usaha untuk memperkasakan tentang ahli sunnah, tentang keilmuan pondok, tentang turasul ilmi, tentang kutub yang qadimah, yang musawwimah dan sebagainya, yang benda ni adalah merupakan keilmuan yang terjalin sudah ratusan tahun, yang boleh melahirkan ulama, boleh melahirkan jati diri Melayu dan sebagainya. Itu adalah rasa saya antara perbincangan yang cuba disebutkan oleh Tuk Guru Jelah lah. Wallahu alam. Okey, terima kasih ke atas beberapa perkara yang telah ditimbulkan oleh saudara kita tadi. Itu berkenaan dengan golongan Wahabi dan fahaman-fahaman yang dibawa masuk ke dalam masjid, sebagai mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu Mujassimah, dan macam-macam perkara lagi lah tuduhan, dan juga pakatan dengan DAP, dan juga PAS sebagai tonggak pada Islam tidak melakukan apa-apa untuk Islam itu sendirilah. Memperkasakan ahli sunnah, memperkasakan ahli sunnah sebagai contoh saya berita. Jadi dipersilakan adik sebelah ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta maaf masa kita suruh kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli panel. Jadi masalah Wahabi saat ni, jadi masalah Wahabi yang disebut oleh Haji Loh tu memang betul belaka. Masalah dalam kitab tu kita sendiri pun kita yakin. Bila sebut kata Tuhan berjisim ni memang kafir. Semua orang pas semua yakin gitu. Yang menjadikan masalahnya tindakan Haji Loh tu yang menyebabkan kekeliruan, lari daripada Wahabi, dia duduk datang. Silap behang suara dia renggah. Okey, dia backing. Okey, kita backing, kita saling minta maaf. Kerana Wahabi dia kata Pah ni Wahabi, dia kata Pah ni Wahabi, dia lari kepada Wahabi kerana Wahabi ni Mujassimah, kafir. Dia kira duduk atas UMNO. UMNO ni 2 kali kafir kalau kita nak kira di segi hukum, mengikut hukum. Pertama dari sudut perkataan pipene dia. Contohnya pada masa dulu, pada kita ambil era Mahathir. Mahathir kata Pah mengetah negeri Kelantan pada tahun 90. Sebulat suara kerajaan negeri Kelantan bersetuju untuk menjalankan elemen syariah 2. Maka Mahathir kata apa? Mahathir kata kalau kerajaan Kelantan jalan hukum hudud, nescaya dia akan samir.
Jadi di sini menunjukkan bahawa UMNO tak sikap Islam. Tapi Agilah buat kenyataan UMNO lah yang memperjuangkan Islam. Di sini menyebabkan kekeliruan di kalangan orang kampung. So, yang kedua masalah DAP. DAP ni betul kafir. Tapi kafir kita boleh saing kalau boleh mengutung kepada Islam. Seperti mana? Berbeza dengan kafir yang duduk dalam Barisan Nasional. Contoh MCA. MCA hari ni, bila orang nak laksanakan MCA hari ni berlainan dengan DAP. Contoh DAP. DAP bila dia ngeta, ambil contoh Pulau Pinang dia. Masa mula-mulanya Barisan Nasional gerakkan ngeta, Kos Sukung. Nah, Kos Sukung gapo dia buat kepada Islam? Tak ada dia buat kepada Islam. Cuma sikit je. Bila beralih kepada DAP, kita nampak ketara sangat. Li Guaing ni ketara sangat. Menjurus kepada nak jaga Islam, kebajikan Islam itu sendiri. Contohnya, pada masa Li Guaing mengata, Barisan Nasional, komponen Barisan Nasional bersama dengan UMNO tu, dia peruntukkan kepada Islamnya hanya 12,5 juta saja. Bila kembali kepada Li Guaing, dia peruntukkan pada pemerintahan pertama 20.2 juta. Sehingga sekarang 24.3 juta. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya walaupun Cina Li Guaing ni kafir, walaupun Cina MCA ni kafir, tapi kita nampak boleh mengutung kepada Islam Li Guaing, DAP itu sendiri. Jadi yang ketiga pula, masalah kata PAS ni tidak memperkasakan ahli sunnah wal jemaah. Kita tidak ingat kau, kita semua sudah lupa kau. Bila Tok Guru ngetah negeri Kelantan, berapa banyak keluasan balok Tok Guru withdrew kepada Persatuan Pondok Berhak Kelantan. Dan Tok Guru pula beri mandat pula. Tok Guru tak campur tangan sikit abuk. Seher-seher yang hasil daripada jual balok terus beri kepada pondok tu sendiri, kontrol gapo supaya kalau takdirnya minta jauh minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya benda ni tidak tukar. Tok Guru nak mengelak takdirnya tukar kajian boleh ke Barisan Nasional, maka Barisan Nasional akan ngenak pula duit-duit hak pondok ni. Maka Tok Guru nak mengelak gitu, Tok Guru suruh pergi kepada pondok menguruskan duit itu sendiri. Saya rasa tiga soalan ni. Saya rasa terjawab dah 3 soalan. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Tok Guru di atas sebagai jawapan atau hujah sebelah sini lah. Jawapan pada apa yang dinyatakan oleh kumpulan A lah orang letak. Mak akhir dah kecek ni pasti gitu benar. Masa dia kita bagaimana yang dikatakan oleh Tok Guru tadi, telah dinyatakan hujah-hujah dia untuk menjawab apa yang telah didakwa ataupun telah dikatakan dalam skop kata-kata yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Samah. Jadi kita habis serang kan? Ya. Masuk round yang kedua dah. Masuk round yang kedua. Dipersilakan sebelah sini buat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Aha. Nak sapu sikit dah. Ya, boleh. Tok Guru tadi. Jadi hak fakta kata apa ni 24 juta diputuskan oleh oleh itu tu mungkin kita nak fakta lah. Dan 24.3. 24.3 dan mengikut satu laporan, dan laporan ni ialah daripada ahli majlis perbadanan daripada Pulau Pinang yang dia fax pada hamba, jawab email pada hamba sendiri. Maknanya di dalam apa ni Ding Guam Ing, dia memperkasakan tokong-tokong yang sebelum ni hanya menggunakan duit daripada orang-orang Buddha sendiri, tetapi bila Lim Guam Ing memerintah Pulau Pinang, dia memperkasakan lebih daripada 130 juta. Dan benda tu meliputi sebanyak meliputi lebih daripada 400 tokong kecil dan tokong besar. Dan kerana benda tergesa-gesa mereka tak bawa. Dan satu lagi ialah apabila dia dapat menguasai, dia cuba menindaskan daripada penghidupan orang Melayu tu secara jelas, dan benda tu ada fakta setiap kelakuan dengan hari bulan dengan gapo. Itu adalah merupakan, walaupun mungkin dia memperkasakan daripada sikit untuk menunjukkan dia itu, tapi dengan itulah dia harap daripada duit kerajaan negeri, yang mana di dalam sepertilah kita kata hak Tok Ngulu kata UMNO ni 2 kali kafir. Jadi apa nama maksud kafir? Adakah Tok Ngulu terfaham daripada segi perkataan, daripada segi akidah, dan setengah tu benda tu perkataan tu tidak menjadi kafir melainkan daripada segi perbuatan. Jadi apa namakah kita nak letak platform seseorang itu boleh menjadi kafir? Dan kita melihat daripada segi